Okay, Assalamualaikum. Okay kelas, hari ni kita nak tengok macam mana kita nak carilah kan hubungan ataupun nak check hubungan dia, hubungan titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus. Okay, so kalau sebelum ni kita tahu persamaan garis lurus ni ada 3 bentuk kan. Okay, so sebelum ni kita dah buat dah. Okay, kita tengok rajah 1 dan 2 dekat sini. Kita ada kalau rajah 1 ni kita ada satu garis lurus. So nama dia, nama ataupun garis lurus ni diwakili oleh persamaan X tambah 2Y sama dengan 4. Okey. Kemudian kita tengok juga dekat sini kita ada beberapa titik. Okey, titik R, titik Q, titik P. So setiap titik ni dia dah bagi koordinat jugalah. Okey, so dari sini kita boleh tengok titik-titik mana yang betul-betul ada atas garis lurus tu. Okey, yang mana betul-betul kenalah pada garis lurus tu kan. So boleh tengok kat situ, oh kita ada R tu tak kena. Okey, kita ada Q dan P. Q dan P pada rajah 1 ni dia memang betul-betul atas garis lurus tu. Okey, manakala R pula dia macam terkeluar dah daripada garis lurus. Okey, jadi kita boleh tengok je. Right, kalau kita tengok pula rajah 2 sama juga. Okey, cuma garis lurus dia yang berbezalah. Okey, dengan persamaan garis yang berbeza juga, iaitu X tolak Y sama dengan negatif 3. Jadi sama juga ada 3 titik, ada P, Q, R. Okey, dan tiga-tiga ni ada koordinat sendiri. Alright, so kalau kita tengok dengan mata kita, agaknya yang mana satu yang kena ataupun berada pada garis lurus, yang pink tu, yang mana yang tak berada pada garis lurus. Okey, so kita tengok P, Q berada pada garis lurus kan. Manakala R dia tak berada pada garis lurus yang diberi. Okey, so kalau contoh kat sini dia bagi garis lurus dan juga koordinat-koordinat ataupun titik-titik tadi atas satah kartes. Okey, dia lukis siap-siap. Okey, tapi macam mana pula kalau kita tak ada satah kartes ni kan? Tak ada. Jadi kita tengok seterusnya. Okey. Okey kelas, so seterusnya kita ada contoh 6 dekat sini. Tentukan sama ada titik P terletak pada garis lurus yang diberikan atau tidak. Maksudnya benda yang sama je kita nak tengok juga. Cuma tadi kita tengok dengan mata kita dan kita boleh tahu kan titik mana yang ada pada garis lurus. Tapi sekarang ni titik P ni kita tak tahu dia duduk kat mana. Dia bagi koordinat P28. Contohnya dekat soalan E ni lah. Okey, dan dia tak lukis garis lurus ni pada atas satah kartes. Boleh tak kita lukis? Boleh, tapi ambil masa lah kan. Okey, jadi dekat sini kita ada caranya untuk kita tahu macam mana kita nak pastikan P tadi berada pada garis lurus ataupun tidak. Alright. Okey, jadi kita masukkan sahaja P tadi ke dalam dalam kita punya persamaan lah. Okey, kalau cikgu boleh gambarkan dekat sini dia macam ni lah kan. Dia nak tahu sama ada P tu yang hijau duduk atas garisan ataupun P tu yang merah lah tak duduk atas garisan. Okey, jadi untuk soalan A, yang pertama sekali kita kena tulis dulu persamaan dia. Alright, so ini adalah persamaan dia, Y sama dengan 3X tambah 2. So apa yang kita perlu buat adalah kita perlu bahagikan persamaan ni kepada 2 bahagian. Okey, 2 bahagian macam mana tu? 2 bahagian. Okey, 2 bahagian iaitu kiri dan kanan. Nampak cikgu belah. Okey, yang ni boleh buat macam ni. Belah je sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Macam mana nak tahu sebelah kiri kanan tu? Tengok dia punya sama dengan tu lah. Alright.
Kemudian kita tahu kita punya P dia ada koordinat kan 2, 8. So P ini, koordinat ini diwakili oleh XY lah. 2 tu adalah X, 8 tu adalah Y kan. Jadi kita gantikan nilai dari koordinat 2X. Okay, X yang X nilai dia 2 tu kita gantikan dalam X dalam persamaan. Okay, sama juga dengan Y. So Y kita dalam koordinat adalah 8. So kita gantikan dalam persamaan yang ada Y lah. Okay, kalau kita tengok dekat belah kiri ni Y ada Y sahaja. So kita ganti je lah Y tu sahaja dengan 8. Okay, so dah cukup itu sahaja. Sampai situ sahaja kita ganti. Okay, so selesai. Sebab kita kena selesaikan sebelah kiri settle. Belah kiri je. Lepas tu belah kanan settle. Belah kanan je. Okay, belah kiri tu dia ada apa? Ada Y sahaja. Okay, so Y je lah ganti. Kita tengok belah kanan. Belah kanan kita ada 3X tambah 2. So, yang kita ganti adalah X sahaja. Kita gantilah X dengan 2 kan. Okay, so 3 darab 2 tambah 2. So, 3 darab 2 dapat 6. Kemudian tambah dengan 2. So, dapatlah 8. Okay. Dekat sini pun selesai untuk belah kanan. Jadi, kita tengok sebelah kiri, nilai sebelah kiri dengan sebelah kanan, dia sama tak? Sama kan? Sama kan? Okay, so dia 8. Kiri pun 8, kanan pun 8. Alright. Jadi, bila dua-dua belah kiri kanan ni sama, maka kita boleh kata yang P tadi, P yang koordinatnya 28 tu, dia berada atas. Okey, berada pada garis lurus yang diberikan, iaitu garis lurus Y sama dengan 3X tambah 2. Okey. Alright, so kita sambung pula dengan soalan D. Okey, so sama juga kita masih lagi salinkan dulu dia punya persamaan garis lurus. Okey, sama je kaedah dia, kita akan pecahkan persamaan ni kepada dua bahagian. Okay, iaitu kiri dan kanan. So cikgu buatkan kotak macam ni lah, senang kan? Senang nak compare, senang nak kira, dan senang lah kita nak jelas akan nak nampak nanti. Okey, kemudian kita kenal pastilah titik P yang dia bagi koordinatnya apa. Okey, so kat sini titik P yang dia bagi adalah 4, 3. So koordinat 4, 3 adalah XY lah. So 4 itu adalah nilai bagi X. Okey, 3 itu adalah nilai bagi Y. Y sebagai 3, kemudian 2 darab 3 itu adalah 6 kan. Okey, so selesailah yang belah kiri. Selesai belah kiri. Okey, kita tengok pula belah kanan. Okey, so belah kanan kita ada negatif 5X tolak 7. So negatif 5X, X itu kita gantikan dengan 4. Dari mana datang 4? 4 adalah daripada koordinat titik yang dia bagi. Okey, boleh sambung. Okay, kemudian selesaikan saja. Okay, so negatif 5 darab 4, 20 lah. Negatif 20 tolak 7. Alright. Kemudian kita akan dapat negatif 27. Betul? Kan? Jadi, bila dah dapat, alright, bila dah dapat macam ni, jangan pula pergi pindah-pindahkan. Ni memang kita pecahkan kiri kanan asing-asing. So kita compare. Belah kiri tadi 6. Belah kanan tadi negatif 27. So ini tak sama. Nilai dia lah tak sama. Okey. Jadi kalau tak sama maksudnya maka titik 3 ni P 4, 3 tidak terletak pada garis lurus. Garis lurus apa? Garis lurus 2Y sama dengan negatif 5X tolak 7. Okey.
Okey kelas, so sekarang kita tengok contoh 7. Okey, ada satu gambar rajah, ada garis lurus, ada K, ada H. Okey, kita tengok kat sini, dia kata ada garis lurus ni 3x tambah 5y sama dengan 15. Dan juga dia bagi titik P. Okey, tapi titik P ni dia punya koordinat tu dia tak bagi sepenuhnya lah, dia bagi 2Q. Okey, dan Q ni kita tahu dia adalah satu nombor lah. Logiknya kalau kita tengok pun dia mesti ada nilai, kan? Okey. So, benda yang kita sangat kena take note adalah persamaan. Persamaan yang dia bagilah, iaitu yang ni 3x tambah 5y sama dengan 15. Dia boleh bagi dalam 3 bentuk lah persamaan ni, kan? Okey. So, kita tahu persamaan yang dia bagi adalah ini, garis lurus yang pink ni, kan? Itulah persamaan yang mewakili garis lurus tersebut. Okey, kemudian dia cakap ada apa ni? Kosong adalah asalan. Okey, O adalah asalan. So asalan ni koordinat dia 0, 0 lah. Alright, jadi tengah-tengah, kan? XY 0, 0. So soalan A, dia nak minta kita cari nilai H. Okey, so H ni kita tengok dia berada pada paksi X. Okey, bila ada pada paksi X, macam contoh lain, kita ada satu titik kat sini, kan? Kita ada senggat-senggat. Okey, mungkin 1, 2, kan? Okey, kalau kita ada satu titik dekat ini, yang cikgu pangkah ni, apakah koordinat dia? Logiknya, okey, kalau nilai 1 kat situ, so koordinat dia mestilah 1, 0. Kenapa kita tulis 1 dulu? Sebab memang dalam koordinat kita tulis X, Y, kan? So X dululah. X dulu baru Y. So X tu 1, Y tu 0, kan? Sebab dia duduk kat situ. Alright, itu contoh. So kita tengok dekat H tadi. H tadi, logiknya dia punya koordinat adalah apa? Kalau ada titik kat situ, so koordinat titik tu adalah apa? Mestilah H 0. 0 tu dia mesti 0. Dekat mana tu? Dekat Y, kan? Sebab dia memang duduk betul-betul atas paksi X. Jadi nilai Y tu tak ada. Nilai Y tu ada tapi 0. Okay, nilai Y tu 0. Nilai X tu kita tak tahulah, kan? Sebab memang dia bagi nilai X adalah H. Itu yang kita nak carilah. Alright. Jadi apa yang kita boleh buat? So kat sini kita boleh buat, kita gantikan sahaja, masukkan sahaja nilai XY, okay, yang kita dapat ni dalam persamaan. Okay, kita gantikan. Okay, ni A. Kita tulis dulu dia punya persamaan garis lurus tu, 3x tambah Y tambah 5y sama dengan 15. Okay, kemudian kita ada nilai X tak? X tu yang kita dah cari tadi lah, iaitu H, kan? H. So X jadi H, Y jadi 0. Okay, so gantikan saja dan kemudian kita selesaikan pindah-pindah macam algebra biasalah. Okay, 3H tambah 0 sama dengan 15 kat situ. Kemudian kita dapat 3H sama dengan 15. Alright, seterusnya pindahkan, lompat pagarlah 3 tu, kan? Sebab kita nak H sahaja. Alright, so kita akan dapat 15 bagi 3 dapat 5. Okey, kita tengok satu benda cikgu nak highlight kat sini. Kalau kita tengok H 0 ataupun X, Y, X tu ada nilai, Y tu 0, kita terus tahu dia sebenarnya adalah pintasan X. Okey, yang sebelum ni kita selalu dengar adalah pintasan Y, kan? Okey, cikgu bagi tahu kat sini. Pintasan X ni dia mudah je. Apa maksud pintasan? Pintasan ni dia memintas pada paksi. So kalau pintasan X, nilai Y dia mesti 0. Okey, nilai X dia
adalah dia ada nilai dia. Mesti ada nilai dia. So, kalau dia punya koordinat mesti X kosong. Okay, Y tu automatic memang kosong, sah-sah kosong. Okay, so cuma mungkin X lah yang kita tak tahu. Kalau pintasan Y, macam mana pula? Sama je, cuma dia terbalik lah. Alright, so kalau pintasan Y, nilai X yang kosong. Okay, nilai Y tu dia ada nilai dia. Dia mesti ada nilai dia. Kan, jadi koordinat dia mesti Y ke? Tak kan, dia bukan Y tapi dia mesti bermula dengan X lah. Kan kita tulis koordinat XY. So X dia apa? X dia kosong. Y ada nilai. Okay, jadi bila kita tengok kita dah boleh tahulah, kita dah boleh agak koordinat dia berapa apa kan. Okey, kita tengok pula soalan B ni. Soalan B dia nak cari K. Kalau kamu tengok kat situ K tu apa? Tengok fikir betul-betul. Cikgu dah bagi tahu dah. Alright. So K ini adalah pintasan Y sebenarnya kan. Jadi apa koordinat bagi titik yang dekat K tu? Titik dekat K. Apa dia punya koordinat? So koordinat dia mestilah, kan tadi kalau kita kata kalau pintasan Y tu kosong Y kan. So dekat K ni dia punya koordinat mestilah kosong K. K je yang kita nak tahu. Memang soalan B pun K lah yang kita nak tahu. Okey. Kaedahnya macam mana? Kaedahnya sama macam A tadi. Kita salin dulu dia punya persamaan garis lurus. Okey, kemudian kita masukkan koordinat dalam persamaan ini. Okey, kita ada kosong K. So kosong tu X lah. K tu Y kan. So kita gantilah. Kita ganti dengan nilai. So 3 kosong, kosong tu X. Okey, 5K, K tu adalah Y kan. Okey, so kita selesaikan 3 darab kosong, kosong. So kita ada 5K sama dengan 15. K sama dengan 15 bahagi 5. So kita dapat 3. So inilah jawapan kita, 3. Kan? Simple. Sekarang kita tengok pula soalan seterusnya lah, C. Okey, dekat C ni dia suruh cari Q, nilai Q. Kamu tengok Q tu ada pada titik P. P ni dia bagi koordinat 2Q. Okey, 2Q. Jadi yang dia nak suruh kita cari Q. Dan dia bagi tulis dulu 3x tambah 5y kita punya persamaan. Okey, sebenarnya titik ini, titik P ni dia duduk betul-betul atas garis lurus tadi. Jadi ingat tak? Yang baru kita belajar, kita pecahkan kan kiri kanan. Tapi untuk kes ni kita tak payah pecahkan lah. Sebab apa? Kita dah memang sure dia duduk dekat atas garisan. So kita ganti saja. X kita gantikan dengan 2, Y kita gantikan dengan Q. So bila kita ganti dia mesti dapat 15. Barulah kita dapat Q tu. So kita pindah-pindahkan, selesaikan saja macam algebra biasa. Okey, kat sini kita ada 3 darab 2, 6 lah kan. So 6 tambah 5Q sama dengan 15. Pindahkan, kita dapat 5Q sama dengan 15 tolak 6. So 5Q sama dengan 9. Alright, Q sama dengan 9/5. So ini sajalah jawapan dia. Okay. Okey, last. Okey, kecerunan garis lurus. Okey, D kecerunan garis lurus.
Okey, ingat tak kecerunan ni mudahnya ataupun dalam simbolnya kan, dia adalah M. So, kita ingat balik kita punya persamaan general. Y sama dengan MX tambah C. So, M itu adalah kecerunan kan. So, nak katanya dalam persamaan betul, apa-apa nombor sebelah X, dia adalah kecerunan. Mudah je. Jadi, kita ambil persamaan kita 3X tambah 5Y sama dengan 15. Kemudian kita pindah-pindahkan supaya dapat dalam bentuk Y sama dengan 5X tambah C. Okey. 5Y sama dengan 3X tambah 5, 15. Okey, Y negatif 3X per 5 lah, jadi per 5 kan. Okey, so cikgu asing-asingkanlah dua ni supaya mudahlah kita nak selesaikan lagi nanti. Okey, so kita dapat negatif 3 per 5 X tambah 3. Okey, jadi kita bandingkan dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Alright, jadi kita dapatlah M kita iaitu apa? Negatif 3 per 5 kan. Okey, so itu saja. Itulah kecerunan kita. Okey, so kita dah selesai kat sini. Mudah je kan? Okey, so cikgu harap kita boleh buatlah latihan daripada buku Mesra Digital. Assalamualaikum. Terima kasih.